Bertempat di Wisma Bernama, Kuala Lumpur Jumaat lalu, bahagian Perpustakaan Digital Bernama telah menganjurkan acara khas sempena sambutan Hari Kebangsaan 2022. Antara pengisian acara adalah perkongsian ulasan buku, pameran kemerdekaan dan pameran artifak kemerdekaan, infohan serta jualan aneka barangan. Kita di Perpustakaan Digital Bernama memang tidak akan melepaskan peluang setiap tahun termasuk tahun 2022 ini untuk menyambut Hari Kemerdekaan. Jadi pada hari ini kita adakan bual bicara yang mana mereka mengulas buku. Jadi samping kita menyemarakkan Hari Kemerdekaan dengan nyanyian lagu Merdeka dan penuh kita hias dengan bendera Malaysia ni, kita mengadakan ulasan buku. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Digital Bernama yang telah menganjurkan program yang begitu baik dengan adanya ulasan buku yang kita harapkan supaya belia kita ataupun masyarakat Malaysia ini berminat untuk membaca. Dalam program ni kita dapati banyak perkara-perkara yang baik tentang yang dianjurkan oleh bernama digital, Perpustakaan Digital, yang mana menggalakkan program yang memberi galakan tentang pentingnya sikap membaca itu. Okey, objektif pameran saya hari ini kita banyak berkisah tentang padatan tentera British dan juga barang-barang senjata lah yang dipakai oleh masyarakat kita dulu sebelum kemerdekaan. Jadi kita objektif hari ini kita nak tunjukkan kepada petugas bernama lah tentang artifak-artifak perang, barang-barang sejarah yang mereka jarang tengok. Jadi biasanya dulu tengok dalam gambar, tapi hari ini kita dah tengok secara live artifak-artifak ini supaya mereka tahu macam mana masyarakat kita dulu ni kita menghadapi konflik yang teruk, perang, menghadapi dengan ancaman komunis. Dan saya mengharapkan bahawa program-program sebegini seperti program Jelajah Puisi Merdeka Keluarga Malaysia dengan tema yang sangat bertepatan Keluarga Malaysia teguh bersama dan sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini memang amat bertepatan. Jadi program-program segini akan menjadikan kita teguh bersama tanpa mengira pelbagai agama, etnik, bangsa dengan Sabah, Sarawak sekali. Kita mengharapkan bahawa kita akan terus bersatu padu. Perpustakaan Digital Bernama ni pun sebenarnya ada bentuk e-learning juga kan, e-book dan juga physical. Jadi yang feel tu akan, perbezaan tu akan ada berbentuk fizikal dan juga digital ni. Jadi sempena Bulan Merdeka ni, ayolah kita sama-sama keluarkan diri kita, banyakkan ilmu dengan banyak membaca, sama ada melalui physical book ataupun juga e-book. Barang-barang yang kita pamerkan adalah seperti macam helmet, barang-barang radio lama dan juga lencana-lencana yang dipakai oleh tentera British, askar Melayu dan juga Jepun. Biasanya kalau kita tengok ni, kita tengok kat museum je lah. Jadi hari ni kita tunjuk supaya petugas bernama dan juga pelawat infolit nampak dan melihat dan memegang dan merasa sendiri teknologi zaman dulu ni macam mana mereka gunakan alat-alat ni untuk membunuh. Dan juga kita nampaklah setiap barang-barang ni ada penceritaan dan sejarah ada sendiri. Cabaran-cabaran memang ada, memang kita ada banyak cabaran. Bukan kata cabaran, kita jadikan satu perkara yang boleh kita sama-sama murnikan. Kita banyak program yang bagus dah ada, kita dah ada banyak perkara yang baik. Kita sama-sama satu padu untuk menjadikan bahawa belia kita bersama-sama untuk menyuntik semangat patriotisme dengan adanya webinar, dengan adanya program-program yang seperti melukis, walaupun nampak perkara yang begitu biasa saja, melukis, mewarna, membaca dan dengan ada berpuisi. Semua ini akan memberikan satu impak yang sangat tinggi kepada kita untuk melahirkan semangat patriotisme, sebab kita nak pelajar kita ataupun anak-anak keluarga Malaysia kita ni ada semangat cintakan negara yang lahir daripada roh ataupun jiwa mereka, bukan sekadar menghafal 5 prinsip rukun negara, tetapi mengamati, memahami sebenarnya apakah itu rukun negara, perlembagaan. Itu yang paling penting yang saya lihatkan. Jadi ayuh kita semua, tidak kira sesiapa pun, sebagai keluarga Malaysia, kita sama-sama untuk menyambut Hari Kebangsaan pada tahun ini, keluarga Malaysia teguh bersama. Dan saya mengharapkan bahawa kita sentiasa ingin mencungkil ataupun kita akan sama-sama mencungkil persamaan kita, dan jangan lagi kita ingin melihat kepada perbezaan.
Salam keluarga Malaysia, Teguh bersama. Darah Muda musim baru dibawakan kepada anda dengan kerjasama rakan strategik kami, Yayasan Teraju Pendidikan Bumi Putra, dan set yang meriah ini merupakan tajaan daripada Majlis Reka Bentuk Malaysia MRM yang merupakan sebahagian daripada agensi di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, dan ia merupakan sebahagian daripada set Arti Komo yang mendapat penganugerahan Malaysian Good Design Award dan dihasilkan oleh pereka muda iaitu Muhammad Suja Asbullah dan dihasilkan oleh syarikat tempatan Oasis Furniture Industry Sdn Bhd. Bila sebut tentang kemerdekaan keluarga Malaysia, Teguh bersama, beberapa hari lagi kita akan menyambut hari yang sangat penting untuk negara kita. Tapi persoalannya, sejauh manakah generasi belia ketika ini benar-benar menghayati dan menghargai sambutan Hari Kemerdekaan ke-65, Hari Malaysia, yang mana ia merupakan tanda bermulanya sejarah dan era baru dalam pembangunan negara bangsa. Dan bersama-sama dengan kita ketika ini, tetamu Darah Muda merupakan Tuan Muhammad Kamal Muhammad Afandi, merupakan penolong pengarah kanan kluster modal insan elit Kementerian Belia dan Sukan. Dan bila sebut tentang tajuk kita pada malam ini, kita dapatkan dahulu gambaran awal sentimen anak muda berkenaan dengan kemerdekaan, kerana mereka tak hidup ketika zaman memperjuangkan kemerdekaan, mereka hidup ketika zaman nikmatnya manis merdeka. Betul. Okey Irfan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita sentuh berkenaan dengan kemerdekaan, kalau orang muda sentimennya sekarang bebas, dalam keadaan nikmatnya, dalam keadaan yang orang kata ni sukaria lah, tak berasa pun zaman itu kan. Penjajahan itu tidak dirasai dengan mereka perlu angkat senapang dan sebagainya. Tetapi nak beritahu bagaimana nak kita hakikat belia-belia yang ada di luar sana, apabila sentimen yang paling dekat dengan mereka adalah berkenaan dengan teknologi. Maka nak menjiwai ataupun nak cerita pasal kemerdekaan, mesti ia datang daripada Soho Kini. Soho Kini kira trending lah dalam istilah bahasa Melayunya kan. Apa saja yang trending itu, itulah yang akan mereka dapat dan jiwai lah. Macam dahulu ni, kalau sebelum bulan kemerdekaan ni, kita ada cerita-cerita filem Mak Kilau, maka trending lah. Sebelum ni mereka tak tahu pun Mak Kilau tu siapa kan. Tetapi dengan filem-filem yang ada, itu contoh, saya nak bagi contoh yang mudah. Apa yang Soho Kini, yang itulah yang mereka akan ikut, dan yang itulah yang orang kata dekat dengan mereka lah, sebab teknologi itu ada di tangan. Maka dengan nak bandingkan orang dahulu, kita nampak dengan jelas penjajahan itu dia merasai lah. Kalau ibu dan ayah kita ataupun nenek moyang kita, diorang dapat rasai dua zaman itu, zaman yang penjajahan berlaku, dan juga beza dengan apabila merdeka tu. Bila sebut perkataan merdeka tu, satu benda yang dia macam naik lah, dia punya aura tu, rasa ya Allah, bebas ni negara aku ni, orang lain yang memimpin. Tetapi kalau belia sekarang, kalau tersebut merdeka tu, bagi dia orang lain lah. Kalau belia-belia lepasan SPM, oh ye merdeka, lepasan SPM lah kan. Kalau lepas universiti, lepasan universiti. Maka kita nampak ada beza lah dalam keadaan. Sentimen itu adalah berkaitan dengan apa yang Soho Kini di teknologi lah. Sentimen itu yang positif ataupun negatif ketika ini? Dia ada kedua, ya dan juga tidak. Dalam keadaan yang positifnya, kita nampak kalau bagaimana dia tapis segala maklumat yang dia dapat. Kalau ia dapat cari dan yang baik, maka akan pergi ke arah positif lah. Kita sebab macam-macam kalau media sosial ni tidak dikawal, macam-macam ancaman. Kalau dulu macam penjajahan, kita tahu ada komunisme, ada macam-macam. Sekarang ni tak adalah macam ancaman subversif tu, tetapi globalisasi tu berlaku. Maka kat situ Irfan nampak dah lain tu. Maksudnya kalau dia tak betul-betul, diorang ni lebih mudah ikut perubahan angin tu. Apa yang disalurkan, maka di situlah yang mereka ikut. Irfan, kalau gitu kita nak tengok apa yang sentimen itu perlu hati-hatilah dalam keadaan apa yang ditawarkan di media sosial. Bila sebut tentang perubahan angin, untuk generasi yang lebih tua, yang usianya emas, yang pernah melalui zaman pra dan pasca merdeka, pasti susah nak berubah angin. Betul. Tapi untuk generasi yang baru ini, yang demografiknya di Malaysia yang paling besar sekali, muda, orang yang usianya muda, dan mereka ni masih lagi menikmati pembangunan teknologi dan kemerdekaan. Jadi untuk mereka ini, sejauh manakah mereka mudah untuk mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada ketika ini? Okey, kalau Irfan, kita nak beritahu, itu sebab kalau kami di ILIT, Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan, di bawah Kementerian Belia dan Sukan ini, bagaimana dia mudahnya nak ikut tadi tu, itu kita kena instill ataupun kita kena semaikan nilai-nilai tadi. Nilai-nilai murni itu yang perlu dibawa. Maka fasa ni dia, bila sebut berkenaan dengan patriotisme ni, dia bukan boleh tiba-tiba muncul dan datang. Dia perlu dilatih, dia perlu disemai, dia perlu dipupuk. Seperti benih pohon pokok lah kan. Kalau pokok tu nak suburkan pokok tersebut, macam-macam dia perlukan. Antaranya baja,
air dan perlukan itu juga perlu pada amountnya yang tertentu. Maka bajanya secukupnya, airnya secukupnya. Maka kalau yang lain-lain itu tidak ada dan sebagainya, maka tidak terhasillah buahnya. Seperti yang tadi Irfan beritahu itu, ke mana yang dia nak pergi? Dia mudah sebab saya boleh bagi satu bidalan ataupun yang mudahnya adalah dia dynamic stability ataupun kestabilan yang dinamik. Inilah orang muda. Dia dinamik, tetapi dia mencari kestabilan itu. Dynamic stability itu untuk orang muda ini. Dia ikut, dia mudah, fleksibel. Dia pergi je kan, dia ikut. Sebab dia tengok apa paparan yang sampai pada dia. Tetapi hati-hati itu sebab latihan ataupun tarbiyah, latihan-latihan yang diberikan dari semasa ke semasa perlu instilkan nilai-nilai murni. Di I-League kita ada 4 kluster dalam wing kecemerlangan dalam latihan ini. Salah satunya kluster kenegaraan, kluster modal insan, kluster kepimpinan dan juga kluster kejaya. Yang kalau sebut bulan kemerdekaan, Irfan, dia macam bermusim lah sekejap kan. Bila sebut je bulan Ogos, bulan September, datanglah elemen-elemen kenegaraan dan sebagainya. Sekurang-kurangnya ada. Tetapi kami di I-League sebenarnya sepanjang tahun itu memang ada elemen kenegaraan itu disemai ataupun dibawa di dalam latihan-latihan kami. Maka apabila sepanjang tahun dibawa, maka mereka diinstikan nilai-nilai itu, dibawakan dengan nilai-nilai teladan itu, suri teladan. Baik. Nabi sebut nak bawa nilai suri teladan itu, kalau kita gunakan filem P. sebagai kita punya indikator. Dulu biar orang tengok je filem P. ni, dia rasa semerdeka tu. Betul. Mesej sampai. Tapi sekarang ni tayang filem yang sama kepada generasi yang baru, dia macam dapat tangkap lawaknya sahaja. Tapi mesej tu kena 2-3 kali tengok baru faham. Betul. Jadi adakah maknanya semakin kita beranjak usia kebebasan kita 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, so generasi yang lebih muda itu akan semakin sirna perhargaan dia kepada kemerdekaan. Kalau itu contoh filem tadi kan, dia orang tengok kepada filem, dengan itu dia dapat pengajaran. Tapi sebab dia surface kan, generasi ini generasi yang mudah, dia tak menganalisis, dia tak fikir dia tidak terlalu mendalam. Dia hanya dapatkan daripada permukaan, maka dia terus cepat jatuh hukum. Macam tadilah tengok filem, dia nak ambil yang lawak-lawaknya kan, tapi mesej yang dalam tu dia tak dapat. Tapi bila dia tengok berulang-ulang kali, barulah dia akan faham mesejnya. Maka satu kerisauan lah kalau kita tengok indeks belia Malaysia pun dalam keadaan patriotisme dan kenegaraan dalam keadaan yang sederhana, dalam 64 hingga bawah 70 lah dalam keadaan. Tapi walaupun dia makin meningkat saban tahun, tetapi dia masih lagi dalam fasa sederhana tersebut. Maka dalam ini kita dapat lihatlah sebenarnya generasi muda ni memanglah apabila kita pun generasi, saya pun generasi Y. So kalau apabila tanya kepada saya dekatlah dengan generasi Z. Kita tak bolehlah saya nak jatuhkan hukum kepada generasi Z yang mana diorang ni pun mungkin patriotisme diorang rendah dan sebagainya. Sebenarnya patriotisme diorang tinggi dengan cara diorang mereka sendiri. Contoh saya nak beritahu, kalau dalam fasa-fasa patriotisme ni, Irfan, dia ada dipanggil critical patriotism. Critical patriotism ni maksudnya apa? Dia sayang pada negara, tapi dia sayang dengan keadaan dia mengkritik. Itu kat level dia lah. Bagaimana dia sayang negara? Dia mengkritik, dia mengkondem dan sebagainya. Kita tak boleh cakap dia tak sayang negara. Saya sayang seseorang, saya mengkritik dia. Tapi fasa dia kat situlah. Fasa critical patriotism. Kita apabila datang ke program-program kami di I-League dan sebagainya, kita nak bawa belia-belia yang berada di luar sana, yang berada di fasa itu, untuk pergi ke satu lagi. Dia ada banyak stage. Mungkin stage ke bawah yang kedua adalah nasionalisme patriotism. Nasionalisme patriotism ni adalah sifat kebangsaan lah, ataupun mudah kalau patriotism kita buat bangsaism tu, tapi tidaklah kita nak mengajar sesuatu bangsa itu lebih baik daripada orang lain, tidak. Fahaman sempit biasa macam tu. Apabila bawa ke sifat kebangsaan di Malaysia ini, mungkin nak utamakan sesuatu bangsa ataupun suatu kaum, tidak. Sebab uniknya negara kita ni dah merdeka 65 tahun, maka kita dapat lihat nasionalisme itu nak kena bawa sifat harmoni dan kebangsaan itu yang semua orang boleh faham dengan baik. Okey. Ke tahap yang ketiga, kita nak bawa ke constitutional patriotism, iaitu semangat cintakan negara melalui perlembagaan. Mula-mula dia mengkritik, negara ni apalah, dia bukan tak sayang, dia sayang, tapi dia nak benda lebih baik, beli-beli nak lebih baik. Okey, baik macam ni rupanya. Dia datang, kita bagi latihan dan kita beritahu kita ada semangat kebangsaan, yang mana semangat kebangsaan ni meliputi ras dan etnik dan juga kaum-kaum dan bangsa. Melayu kita tahu, ada Cina, ada India dan lain-lain. Maka dalam itu harmoninya kita ni, uniknya negara kita ni kena berkongsi dengan keadaan itu. Okey, kemudian bila dia dah faham ke itu, kita bawa fasa. Rupanya negara kita ada undang-undang, ada perlembagaan bersekutu
persekutuan. Oh, okey, ada benda yang boleh kita buat, ada benda yang kita tak boleh buat. Dan ada perkara yang kena jaga sensitiviti. Tak seperti negara lain lah kan. Negara kita uniknya begitu. Dan akhir sekali adalah kita bawa berkenaan dengan justice patriotism ini, ataupun keadilan berasaskan patriotisme berasaskan keadilan. Kita kena pandai. Sebagai belia, kita kena tahu meletakkan sesuatu mesti pada tempatnya. Apa pun senario yang berlaku, kita kena tahu sifat itu. Sebab sifat itu penting. Itu daripada kalau daripada dahulunya dia sifat sejagat lah, nilai sejagat, nilai yang besar, universal values yang ada. Yang itu yang sebenarnya tak berubah. Walaupun negara berubah, teknologi berubah, tapi universal values itu, virtue itu tak berubah. Jadi kita di mana? Constitutional patriotism? Setakat ini kita tengah meramaikan orang faham pasal constitutional patriotism. Baik. Tapi cabarannya ketika ini untuk bawa lebih tinggi ke arah justice patriotism, kerana kita ada pemahaman bahawa Borneo adalah Borneo, MA63, kita adalah Semenanjung, beza, nama pun tak sama, Premier, Ketua Menteri dan sebagainya. Adakah itu akan merencatkan usaha ke arah justice patriotism itu? Okey, betul. Ada ya dan juga tidak. Apa maksud saya ya dan tidak? Okey, apabila kita ada kepelbagaian tadi kan, ada satu kerahmatan lah. Apabila kita lihat namanya Malaysia kan, kemudian sebelum itu namanya Persekutuan Tanah Melayu. Kita dapat merdeka daripada Persekutuan Tanah Melayu. Kemudian kita ada Sabah dan juga Sarawak, dan akhirnya kita ada Semenanjung Tanah Melayu ini. Dalam keadaan yang ini, semua masing-masing ada undang masing-masing yang kita perlu patuhi. Maka itu sebab saya kata tadi constitutional patriotism. Maka kita nak bawa ke arah yang diorang faham tentang perlembagaan itu. Sebelum sampai perlembagaan persekutuan, mungkin ada perlembagaan negeri yang ada tadi disebutkan. Bagaimana nak sampaikan keadilan itu? Maka dengan adanya yang perlembagaan-perlembagaan tadi, mereka tengah memperjuangkan hak mereka. Memperjuangkan hak supaya kami adil. Tak adil lah orang Semenanjung datang, contoh ke Sabah dan Sarawak kan, tiba-tiba memonopoli ekonomi dan sebagainya. Mereka merasakan, oh tidak, sebab kami masih lagi dalam keadaan yang status quo, kami masih lagi belum capai ke tahap yang sepatutnya. Maka dibuatkan perlembagaan-perlembagaan itu untuk menjaga hak-hak tersebut. Walau bagaimanapun, selalu orang bertikai pasal hak, tapi hak mesti tak seiring dengan tanggungjawab. Ni hak saya, ni hak saya. Orang kata ni nak memikirkan keadilan tadi itu kan. Tapi keadaannya tanggungjawab perlu dijalankan untuk tunaikan yang hak tadi. Kita boleh sebut untuk dapatkan hak. Tetapi tanggungjawab itu perlu dijalankan dengan baik. Sebagai contohlah apabila nak bawa ke arah keadilan tadi kan, mungkin saya ada wang, tapi wang saya mungkin tak banyak. Contoh Irfan, saya bagi duit, saya ada duit lah ni, saya nak bagi kepada semua orang, seorang RM1, setiap orang dapat RM1. Saya tanya balik pada mereka, adil tak saya? Mereka akan cakap, Tuan Kamal adil, sebab Tuan Kamal bagi seorang RM1 kepada saya dan kepada orang lain. Cuba saya tanya balik, adakah RM1 yang saya bagi tu sama tak dengan dalam kocek masing-masing tu, adakah sama? Diorang kata tak sama, saya dah ada duit dah, saya dapat RM1 banyak, ada yang tak dapat. Maka nak bawa ke patriotism, justice patriotism tadi itu, kita kena lihat situasi dan keadaan semasa itu. Itu sebab ada perlembagaan-perlembagaan ataupun ada perkara-perkara peraturan itu yang diletakkan mengikut situasi pada waktu itu. Kebijaksanaan pemimpin pada ketika itu. Kadang-kadang kita sebagai belia, kita mengulas tau, kenapalah pemimpin dulu buat macam tu. Keputusan dan kebijaksanaan dia buat itu pada senario pada waktu itu. Dalam keadaan itu, akhirnya kita menghakimi adalah selepas berapa tahun tu kan. So dalam keadaan itu mungkin tidak adil untuk kita meletakkan bagaimana sesuatu keputusan itu dibuat pada waktu dan ketika dan saat itulah. Baik. Dan kerana itu saban tahun pembincangan tentang kemerdekaan ini pasti hangat. Kalau dulu kita sambut satu hari saja, namanya Hari Kemerdekaan. Tapi sekarang ni bulan kemerdekaan dan Hari Malaysia. Jadi untuk menyantuni belia yang mempunyai pandangan yang berbeza, tapi walaupun sekali lagi kita balik mungkin mereka masih di fasa critical patriotism. Jadi bagaimana kita menyantuni mereka ni supaya dia tidak clash dengan generasi lain, mungkin usia yang lebih lanjut, tetapi dua-dua sayang pada negara. Betul. Dalam keadaan itu memang satu usaha yang berterusan dan komprehensif lah. Maksudnya kita kena memang bukan usaha daripada satu hala. Kalau kami daripada institut, daripada Kementerian Belia dan Sukan, kami juga ada buat inisiatif rentas kementerian. Yang mana di KBS, kalau sebut je Kementerian Belia dan Sukan, dia dah ada pemegang taruhnya. Okey, kalau belia ni KBS dijaga. Tidak. Yang mana Yang Berhormat Menteri dan juga yang lain-lain juga pemegang taruh di KBS selalu bawa inisiatif rentas kementerian ni, sebab belia ada. Kalau isu-isu macam isu rumah, isu gaji, dia ada dekat Kementerian Sumber Manusia, dia ada dekat Kementerian Perumahan, tapi isu belia. Maka kalau kita nak tengok bagaimana nak rapatkan dia perlu satu usaha sama yang rentas kementerian ini, yang kita panggil kolaboratif strategik lah, antara NGO dan juga yang utama adalah idea dan libat urus daripada belia itu sendiri.
Saya generasi Y mungkin tak jauh pada generasi Z. Kalau saya buat keputusan mungkin saya tak jauh tu boleh masuk lah. Kalau baby boomers buat keputusan kan, contoh tak dapatkan idea daripada generasi Z ataupun Y ni, maka takut keputusan itu tidak memenuhi needs mereka. Maka dalam keadaan ini, apabila nak cerita pasal bulan kemerdekaan ataupun apa sahaja isu-isu yang belia ini, dia mesti dari belia untuk belia. Maka kena ada banyak sesi libat urus. Kita dapatkan idea daripada mereka. Maka benda-benda ni banyaklah yang dibuat di bawah. Kalau KBS ni kita ada Institut Penyediakan Belia, IRIS, yang mana saban tahun, dia bukan bermusim, tapi saban tahun kalau dia buat survey pasal kenegaraan dan sebagainya. Kalau sekarang ni buat survey pasal kenegaraan memang tinggilah skornya. Bulan kemerdekaan kan, tanya kat TV pun ada, macam-macam promosi dan sebagainya. Kalau di awal tahun dan di hujung tahun, maka sepanjang tahun itulah kita kalau nak melihat bagaimana titik sentuh daripada belia dan juga kepada orang lama. Orang lama ni kita tak risaulah, mereka sebab mereka mengalami dua zaman. Diorang dapat tahu nikmat itu apabila dia merasai lah. Syukurnya lain macam Syukur dia lain macam sikit lah. Tapi sebut tentang peranan jalur gemilang untuk menghubungkan dua generasi ini. Sejauh mana kita boleh menggunakan jalur gemilang itu sebagai sekali lagi untuk menggabungkan dan menyatu padukan rasa cinta kepada negara. Sedangkan kita ada cabaran orang muda mungkin dia tak suka sangat jalur gemilang ni. Betul. Kalau ikut Irfan, kalau dulu kalau orang lama pegang bendera, letak bendera kat rumah ni. Kalau ayah saya tu pun semangat letak bendera apa semua. Orang muda ni mana? Biasa kalau itu kita panggil manifestasi lah. Kan semangat cinta negara pada bulan 8 bulan 9 kita pegang bendera, angkat bendera, gantung bendera. Bagaimana dengan orang muda? Seperti yang saya katakan tadi, sentimen mereka di media sosial. Maka kalau dahulunya kita orang-orang lama pegang bendera dan angkat bendera, tapi di media sosial sekarang ini kalau tengok kita buat wave, satu wave dekat profile picture diorang ada bendera. Kan penuh pada bulan kemerdekaan kita tengok semua nampak lah yang patut ni memang letak bendera je kan. Di media maya lah, di media sosial. Itu sebab dia akan terpengaruh apabila datangnya Soho kini tadi tu, trending tu. Ada satu manfaat untuk dia tengok ada orang lain buat, influencer buat, pempengaruh tu ada buat something, ada manfaat untuk dia, maka dia pun letak. Dia mudah ikut, dia mudah-mudah ikut. Tapi kalau orang dahulu tak, memang dia sampai dia tak payah kau sebut, dia dah gantung dah. Kan sendiri kat rumah, komuniti tu dah ada. Kita suruh bagi kat bendera, gantung, dia kata tak, Cik Amal dapat tak bendera free, ada tak, dia minta macam tu kan. Tapi hakikat bila kita tengok di media sosial, mereka dengan cara mereka sendiri, seperti yang saya katakan tadi. Adakah itu cukup? Adakah itu cukup? Kalau nak beritahu secara fizikal ataupun secara media ni, kita anggap perkara tersebut dengan cara mereka sendiri mungkin cukup untuk mereka. Tapi untuk kita yang menghakimi ni, kita akan nampak belum lagi ni. Itu hanya menunjukkan simbolik. Itu patriotisme yang berasaskan simbolik. Sedangkan patriotisme yang sebenar adalah suka dan rela untuk memberi sumbangan kepada negara. Baik. Dan terakhir sekali kita punya tema untuk Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia ini, Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Kongsikan ucapan dengan penonton-penonton kita. Baik, Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Konsepnya kita bersyukurlah dalam keadaan yang ada, yang amat berhormat Perdana Menteri kita kan selalu ulang dengan konsep kesyukuran, keterangkuman, kebersamaan. Kemana lagi kita nak pergi tuan-tuan dan puan-puan? Dan hakikat yang kita lahir di sini, di sinilah tempat tanah tumpah darahku. Apa yang boleh kita bawa kat sini tuan-tuan? Mungkin ingat satu perkara. Kita jarang sabar dengan apa yang tiada, dan kita jarang bersyukur dengan apa yang kita ada. Maka dalam keadaan yang itu, hati-hati. Hati-hati dengan apa? Hati-hati dengan sifat kebencian. Acap kali sifat kebencian ini mengatasi fikir kita yang rasional. Itu sebab kena ada sifat timbang rasa. Apa maksud timbang rasa? Timbang di sini dan juga rasa di sini. Dalam keadaan tuan-tuan pandai timbang menggunakan akal dan juga tahu apa rasa boleh ke buat. Tanya hati anda dan akhirnya timbang juga di akal. So nilai timbang rasa yang perlu ada, hormat menghormati antara satu sama lain, kerana negara kita namanya Keluarga Malaysia. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada tamu kita, Tuan Kamal Muhammad Afandi, penolong pengarah kanan kluster modal insan I-Lead di Kementerian Belia dan Sukan. Mujur kita sentuh lagi buku tu. Sebut tentang bahasa kebangsaan tu mungkin tak cukup malam ini. Tapi apa mesejnya jelas, Keluarga Malaysia teguh bersama, saling kasih mengasihani, saling-saling kita sayang menyayangi. Jangan ada rasa benci, jangan ada rasa iri hati. Di Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia ini, kita semarakkan rasa cinta kepada negara, kibarkan jalur gemilang di mana sahaja anda berada. Itu pesanan akhir daripada kami di Darah Muda. Sampai jumpa lagi. Saya Irfan Faruqi. Assalamualaikum. Terima kasih.